Okey. Seterusnya kita nak sambung kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Ya, kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey. Bila kita bercakap tentang kecacatan penglihatan, kita ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama, rabun jauh, rabun dekat dan astigmatism. Ada 3 jenis. Okey? Kita tengok yang pertama, rabun jauh. Okey. Rabun jauh bermaksud seseorang tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Tak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Rabun jauh. Jelas kan? Rabun jauh, tak nampak, lihat benda jauh. Kerana imej difokuskan di hadapan retina. Nampak sini gambar rajah ni. Ni. Okey. Ni cahaya. Imej. Cahaya. Bila kena dekat sini, mata kanta, dia difokuskan di hadapan retina. Retina yang mana? Retina yang ini. Retina yang ni saya tunjukkan. Ni. Ni adalah retina lah ni. Ni retina. Lapisan kat belakang mata tu. So sekarang ni apa yang berlaku? Imej tu jatuh di hadapan. Di hadapan retina. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya macam ini. Sepatutnya. Baru kita nampak jelas. Tapi sekarang ni, sebab dia jatuh dekat depan, kita tak nampak dengan jelas objek jauh. Yang nampak yang dekat. Sebab dia jatuh kat depan ni, kan pendek. Okay. So, A dengan B salin kat sini. A dengan B. Okay. Sebab, biasanya, kenapa imej boleh jatuh di hadapan retina? Sebab dia ada 2. Kanta mata terlalu tebal ataupun bola mata terlalu panjang. Kena tulis berbola mata. Tak boleh tulis mata terlalu panjang, salah. Kanta mata terlalu tebal ataupun bola mata terlalu panjang. Macam ni lah. Tulis kat sini ya. Cara membetulkannya, kita tengok sini. Kanta mata terlalu tebal. Bila kanta mata terlalu tebal, imej akan difokuskan betul-betul depan retina. Sebab kanta mata tebal. Satu lagi sebab bola mata dia terlalu panjang. Bola mata dia tu macam bola rugby. Dia lonjong macam ni. So, apa yang berlaku, dia akan jatuh dekat depan retina lah. Bola mata yang normal macam ni. Ini adalah bola mata yang normal. Ini adalah bola mata yang normal. Bila normal, dia akan jatuh kat sini kan? Tapi sekarang, dia tak jadi macam ni. Sebab bola mata dia tu bujur sangat, panjang sangat. Bila panjang sangat, dia tak jatuh atas retina lah. Dia jatuh dekat sini, maksudnya dekat depan retina. Sebab bola mata dia panjang. Dia tak ada kaitan dengan kanta. Kanta dia okey. Cuma bola mata dia panjang. Yang ini pula kes ni, bola mata dia okey. Kanta mata dia pula yang tebal. Okey, jelas ya? Okey, yang seterusnya, rabun dekat. Rabun dekat yang mana? Rabun dekat, tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Rabun dekat. Yang dekat tak nampak. Imej difokuskan di belakang retina. Salin yang cikgu buat warna kuning tu saja ya. Yang highlight warna kuning saja. Imej difokuskan di belakang retina. Sebab
Sebab apa berlaku benda ni? Sebab kanta mata terlalu nipis atau berbola mata terlalu pendek. Dia bola mata dia macam ni. Patutnya bulat. Jadi salin kat sini. Ni salin. Apa yang cikgu highlight warna biru, warna kuning tadi. Sebab, ada dua sebab kan. Satu sebab, dua sebab. Dan cara pembetulan. Cara pembetulan kita tak tengok lagi ya. Cara pembetulan kita tak tengok lagi. Okey, kita tengok cara pembetulan yang rabun jauh tadi. Dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. So, kita pakai cermin mata yang ada kanta cekung untuk rabun jauh. Jadi, bila nampak sini ya, ni adalah garisan cahaya. Bila dia kena kanta cekung, dia akan mencapah. Dia akan terbuka. Cahaya ni dia macam ni. Ya, dia jadi macam ni. Tapi kat sini tak nampak jelas sangat. Nampak tak? Okey, bila dia kena pula kanta mata kita yang dalam mata tu, dia akan ditumpukan betul-betul di atas retina. Okey? Jelas Ni pun sama. Kalau berbola mata terlalu panjang, pun sama juga, pakai kanta cekung. So, dia akan terkeluar sikit, mencapah. Bila kena kanta mata, dia akan tepat imej jatuh atas retina. Okey. Dan rabun dekat dibetulkan dengan menggunakan kanta cembung. Macam mana? Tengok sini. Kita gunakan cermin mata yang ada kanta cembung, pakai kanta cembung. Jadi, sinar cahaya masuk kena cermin mata ni. Garisan cahaya akan lalu masuk lagi sekali kanta cembung dan dia akan difokuskan betul-betul atas retina. Sama juga untuk bola mata yang terlalu pendek pun sama juga. Sama je kaedah dia. Cahaya masuk lurus, kena kanta dalam mata kita dan difokuskan betul-betul ke atas retina. Di sini, ketebalan kanta cembung ni akan dikawal lah. Okay? Ada setengah orang dia kena pakai kanta cembung yang lebih tebal. Ada setengah orang dia kena pakai cermin mata yang kanta cembung dia tak begitu tebal. Okay, kita adjust kat sini lah. Kita ubah kat sini ni. Ingat kalau rabun jauh, kita gunakan kanta cekung. Kalau rabun dekat, kita gunakan kanta cembung. Okey. Kecacatan yang ketiga adalah astigmatism, iaitu salin yang ni ya. Melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Contoh ni kita ada gambar rajah ni. Mungkin nampak yang ni lebih jelas. Yang ni nampak kabur. Mungkin yang ni awak nampak lebih jelas. Yang ni awak nampak kabur. Kalau orang yang normal, kalau mata yang normal, dia nampak semua objek ni semua sama jelas. Tapi kalau orang tu ada susah ni nak menyebut. Astigmatism. Jadi dia nampak ada yang jelas, ada yang kabur, ada yang jelas, ada yang kabur. Okey. Salin kat sini. Macam biasa. Okey, salin kat sini. Kemudian cara membetulkannya. Dibetulkan dengan menggunakan kanta silinder. Kena guna kanta silinder. Namanya kanta silinder. Seperti dalam gambar rajah ni ya. Jadi kalau nak buat cermin mata, kena guna kanta silinder ni lah. Okey. Jadi awak boleh boleh cuba.
Cuba uji mata anda dengan melihat rajah 1.23. Adakah anda dapat melihat semua garisan itu dengan sama jelas? Kalau tidak, anda adalah pengidap astigmatism. Okey. Okey, salin dalam nota ni. Ya, salin kat sini. Okey. Apabila dah selesai salin nota ni, satu lagi tugasan yang terakhir untuk hari ni, cikgu nak minta pelajar tolong lukis gambar rajah ni sebab ini sangat penting. Gambar rajah yang ini rabun jauh dan gambar rajah yang ini rabun dekat. So, tolong lukis dan label. Dua saja. Yang ini untuk rabun jauh, yang ini untuk rabun dekat. Lepas awak tulis nota tu, pada helaian yang lain, awak lukis pula gambar rajah. Dua gambar rajah ni Okey. Dan yang terakhir juga, kita nak tengok had deria pendengaran. Di muka surat 27. Julat frekuensi pendengaran manusia adalah sekitar, kat sini ada kan, 20 Hz sehingga 20,000 Hz saja kita boleh dengar. Kalau kurang daripada tu kita tak boleh dengar. Kalau terlalu bising daripada tu pun kita tak boleh dengar. Yang kita tak nampak, tak dengar dengan jelas. Okey. Ambil yang tu salin. Berapa julat dia? 20 hingga 20,000 Hertz. Makin berkurang, julat frekuensi pendengaran ni akan menjadi semakin berkurang sebab usia dah lewat. Sebab usia meningkat. Salin kat sini, usia meningkat. Bila usia meningkat, apa yang akan jadi kesannya? Tambah kat sini kesan dia. Ini kesan kesan dia. Kesan dia, gegendang telinga menjadi semakin kurang kenyal. Salin kat sini. Gegendang telinga menjadi semakin kurang kenyal. Ada di muka surat 27. So, yang ketiga, apakah alat bantu yang sesuai untuk orang yang mengalami had deria pendengaran ni? Apakah alat bantu yang sesuai? Awak boleh salin di sini. Alatnya di muka surat 27. Iaitu stetoskop dan juga pembesar suara. Stetoskop yang doktor selalu pakai membantu kita mendengar denyutan jantung sebab kita tak boleh dengar kalau tak pakai alat ni. Dan pembesar suara menguatkan bunyi supaya dapat didengar daripada jauh. Jadi cikgu rasa inilah sahaja untuk lagi satu sebelum saya terlupa. Di sini ada gambar. Ni adalah alat kemajuan, alat bantu pendengaran Ada alat kita pasang kat telinga untuk seseorang yang mengalami masalah pendengaran ni lah. So alat ni ni inovasi, ni kemajuan. Masa dulu mungkin alat ni agak besar sikit. Jadi kita kalau pakai tu nampak lah, orang nampak. Tapi semakin maju, nampak tak saiz dia dah semakin kecil. Jadi tak perasan. Kalau kita pakai, orang tak perasan. Dan bila lagi maju, alat ni tu lagi kecil. Dan yang terkini sangat kecil. Letak je kat tepi ni saja dan kita tak boleh dengar. Berbanding dengan alat yang dulu tu lah. So, ini adalah teknologi terbaru untuk membantu seseorang yang menghadapi masalah
pendengaran. Okey? Itu saja untuk 1.2. Sekian, terima kasih.